Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Best 5.10 petang, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Kita ikuti antara tumpuan jam ini. Sebanyak 1,400 pembekal barang keperluan asas di seluruh negara telah membuat persiapan menghadapi banjir dengan menyediakan stok makanan untuk tempoh 3 bulan. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK, Datuk Seri Alias Ahmad berkata, pihaknya telah membuat pemeriksaan dan pemantauan bagi memastikan bekalan mencukupi, terutamanya bekalan makanan seperti beras, gula, tepung, minyak masak dan gas memasak tidak terputus serta dapat dibekalkan kepada orang ramai termasuk di pusat pemindahan banjir. KPDNKK juga akan memastikan negeri yang tidak berisiko banjir besar seperti Pulau Pinang mempunyai lebih banyak bekalan makanan dalam usaha memastikan stok sentiasa mencukupi. Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan NUTP menggesa Institut Pendidikan Guru IPG mengekalkan jadual cuti untuk pensyarah institusi itu yang diguna pakai ketika ini iaitu mengikut kalender cuti sekolah. Presidennya Hashim Adnan berkata gesaan itu dibuat atas desakan pensyarah IPG sendiri yang mahukan sistem sedia ada diteruskan berikutan. Ia akan ditukarkan kepada cuti rehat tahunan iaitu 30 hari setahun melalui 1 Januari tahun depan. Jelas Hashim 80% daripada kira-kira 4,000 pensyarah di semua 27 IPG yang menjadi anggota NUTP tidak bersetuju dengan peraturan baru cuti berkenaan. Waktu belajar di IPG adalah mengikut kalender persekolahan dan jika pensyarah mengambil cuti pada waktu berkenaan, akan timbul masalah untuk menggantikan kelas. Nilai keseluruhan pelaburan dana amanah dalam negara kini berjumlah RM353 bilion. Ia menyumbang lebih 20% daripada pemodalan pasaran Bursa Malaysia berbanding 10% dalam tempoh sebelum negara dilanda krisis ekonomi tahun 1997. Jelas Timbalan Menteri Kewangan Datuk Chua Tee Yong, kerajaan menggalakkan masyarakat untuk melabur dalam amanah saham sebagai langkah untuk mempelbagai sumber pendapatan masing-masing. Industri pelaburan mencatat pertumbuhan pesat dan pemain industri kini menawarkan pelbagai jenis pelaburan amanah saham bagi memenuhi kehendak semasa. Kira-kira 16 jenis produk keluaran dari daerah Yan dikenal pasti untuk diketengahkan sebagai produk Yan Best. Ia berpotensi diangkat kepada pelancong sempena Discover Kedah 2016. Pengerusi Jawatan Kuasa Industri Pelaburan, Hal Ehwal Pengguna dan Koperasi Kedah, Datuk Dr. Kur Rahman Ku Ismail berkata antara produk tersebut adalah gulai itik, nira dan cukai nipah, hasil laut, perkasam dan makanan kering. Selain itu, produk homestay seperti Kampung Raya akan dinaik taraf dari segi prasarananya. Senarai produk Yan Best akan dikeluarkan sebelum Januari ini. Beliau ditemui media semasa melawat gerai dan melancarkan logo Yan Best di Guar Cempedak. Tiga maut dan 9 cedera dalam insiden tembakan rambang di sebuah klinik perancangan keluarga di Colorado Springs, Amerika Syarikat. Mereka yang maut termasuk seorang anggota polis. Manakala mangsa yang cedera, 5 anggota polis dan 4 orang awam dilaporkan dalam keadaan baik dirawat di hospital berhampiran. Suspek seorang lelaki menyerah diri kepada pihak polis selepas kira-kira 5 jam mencetuskan keganasan itu. Di Texas pula, banjir yang melanda turut meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa. Di Garland County, seorang lelaki berusia 29 tahun maut apabila keretanya ditenggelami air dan usaha menyelamat gagal dilakukan. Banjir turut menyebabkan kemalangan kereta yang meragut nyawa seorang budak lelaki berusia 12 tahun. Manakala di Tarrant County, seorang anggota polis dibawa arus banjir ketika cuba menyelamatkan seorang wanita yang terperangkap di dalam kereta. Polis berkenaan bagaimanapun berjaya diselamatkan, namun kenderaan dan wanita berkenaan tidak ditemui. Itu tadi antara paparan edisi ini. Best 5.10 diteruskan dengan Nasional 5 bersama Muhammad Taufik Muhammad Noor. Silakan Taufik.